salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, tahniah kepada yang hadir di dalam kelas saya cuti sekolah. Okey, hari ini kita nak fokus kepada bagaimana untuk kamu menjawab soalan esei. Okey, soalan esei untuk SPM. Okey, format SPM. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, dan siapa yang dah tahu tingkatan 5, pelajar tingkatan 5 dah tahu, tapi pelajar tingkatan 4 masih lagi tak tahu lagi. So saya explain. Okey, untuk soalan esei, okey, untuk soalan esei. Soalan esei ni, okey, kita ada bahagian bahagian A adalah struktur ya. Bahagian B dan bahagian C. Okey, dulu masa KBSM, okay, dia akan bagi dua soalan dalam bahagian B, dua soalan di dalam bahagian C. So, untuk bahagian B dan bahagian C, kamu boleh pilih. Okay, pilih satu sahaja untuk jawab. Tapi kalau ada pelajar yang cemerlang, dia nak jawab semua. Dia tamak lah. Dia suruh dia nak jawab semua. So, boleh juga. Tak ada masalah. Pemeriksa akan tetap memeriksa. Tapi, adakah kamu mampu? Adakah kamu mampu untuk menjawab ke semua soalan esei? 4 soalan esei. Okay, so pilihan di tangan anda. So, tapi saya untuk pelajar-pelajar saya menggalakkan kamu fokus kepada satu dulu sahaja soalan. Okay, sebab kalau kamu nak juga jawab itu, boleh, tapi sebagai backup. Okay, tapi janganlah terlalu mengambil masa yang lama. Okay, sebab untuk bahagian kertas 2, kamu hanya diperuntukkan 2 jam 30 minit. Okay, untuk menjawab soalan. So, tapi, okay, untuk KSSM, bahagian B, okay, macam dulu lagi, dia ada bagi 2 soalan. Tapi kamu pilih satu sahaja. Okay, untuk bahagian C, okay, dulu 2 soalan, pilih satu. Tapi kat sini tiada pilihan. Okay, untuk KSSM, satu soalan saja. Kamu wajib untuk jawab. Okey, apa beza soalan bahagian B dan bahagian C? Okey, untuk bahagian B ni, dia respon terbuka. Okey, yang mana dia tidak melibatkan eksperimen. Prosedur ke apa ke. Nanti kita akan tengok contoh. So, nanti kamu kena bezakan lah. Okey, bahagian B dengan bahagian C. Okey, bahagian C ni, dia ada masukkan satu soalan untuk satu soalan eksperimen. Okay, dia start daripada prosedur, tapi dia tak adalah macam boleh ubah ke, tak ada. Dia mesti paling kurang pun dia start dengan gambar rajah prosedur. Okay, ataupun bahan dan alat radas. Okay, tengok kepada keadaan soalan. Kadang-kadang dia bagi point. So, kita pergi kepada soalan. Okay, soalan yang sepatutnya saya dah minta kamu untuk jawab. Okay, untuk kamu jawab. Untuk pelajar tingkatan 4, okay, soalan yang ini kamu dah belajar. Okay, soalan yang satu lagi untuk kadar tindak balas kamu tak belajar lagi, tapi tak apa. Just stay tune dengan saya sebab saya nak tunjuk kepada kamu bagaimana nak jawab soalan. Okay, cuba kamu tengok soalan ni. Okay, kalau kamu tengok buku kamu, semua orang buka buku yang dah di photostat. Okay, cuba kamu tengok soalan esei. Okay, tengok soalan esei, bahagian esei page 2. Okey, page 2 kalau kamu tengok soalan MRSM ni, soalan ni nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni ini adalah contoh bahagian C. Okey, yang mana soalan yang pertama dia bagi mengenai konsep. Okey, bila masuk sahaja soalan nombor 2 B, okey, dia kata huraikan. Okey, huraikan satu eksperimen di makmal. So ini contoh bahagian C. Huraikan satu eksperimen, satu eksperimen di dalam makmal. Satu eksperimen di dalam makmal. So ini adalah contoh bahagian C. Yang mana dia dah bagi point dah. Sila nyatakan dalam kamu punya explanation bahan dan alat radas, prosedur dan persamaan. Ada tak dia minta variable? Tak ada. Ada dia minta hipotesis? Tak ada. So ini sahaja yang dia minta. So kamu jawab mengikut ini sahaja. Markah ini bernilai 10 markah.
Okey, markah ini bernilai 10 markah. Nanti kita akan tengok bagaimana untuk menjawab soalan bahagian B dan bahagian C. Okey. So, pelajar-pelajar semua, saya nak kamu tolong teknik untuk menjawab soalan esei kena kuasai. Okay, even though you have the knowledge, walaupun kamu ada knowledge yang kuat, tapi kalau teknik kamu untuk menjawab soalan kecundang, kamu tidak boleh nak jawab soalan. So kemungkinan for the full mark 20 marks for the essay question you not got. Kamu tidak akan dapat. So tolong kita tengok sama-sama. Tahniah kepada pelajar yang baru masuk kelas saya. Tahniah kepada semua pelajar sanggup korbankan cuti. Tapi saya tengok kelas yang lain pun dia ada buat kelas tambahan. So saya minta kepada pelajar-pelajar kelas beta, 4 beta dan 5 beta untuk join sekali dalam ni untuk kamu kuasai konsep bagaimana untuk menjawab soalan esei. Jom kita jawab sama-sama. Sekarang semua orang buka buku photostat kamu muka surat 3. So saya dah bagi tahu minggu lepas untuk kamu menjawab soalan Johor 2017 set 1 nombor 8. Pelajar yang sudah membuat soalan ni, pelajar yang dah menjawab soalan ni, tolong semak ikut apa yang saya tulis. Tolong semak guna pen. Guna pen. Tolong ya. Pelajar yang tidak lagi membuat, tidak melaksanakan lagi, so sila tuliskan jawapan awak. Dengan pen warna merah. So, pergi kepada soalan Johor. Ini adalah bab 5, bab 4 dan bab 5 ya. Bila dapat sahaja soalan esei, kamu tolong kenal pasti bab apa. Jadual 8 menunjukkan nombor proton. Dia ada bagi nombor proton bagi unsur P, Q, R dan S. So, unsur kita ada P, Q, R dan S. Nombor proton 1, 3, 8, 6. Bila nampak sahaja nombor proton ini, kamu nampak nombor proton ini semakin meningkat. Start daripada P sehingga kepada S. Kemudian soalan yang pertama A. Nyatakan susunan bagi unsur Q, R dan S. Dia tak nak P, dia nak Q, R dan S mengikut jejari atom menaik. So, kamu tahu bahawa di dalam jadual berkala, start daripada kiri pergi ke kanan, minggu lepas kita belajar, saiz akan semakin berkurang. Tapi, bila kamu yang ini pergi ke kiri kepada kanan dalam jadual berkala, saiz akan semakin berkurang. Tapi, bila kamu turun daripada atas pergi ke bawah, saiz akan semakin meningkat. Saiz akan semakin meningkat. So, cuba kamu tengok ini ya. Cuba tengok ini dan kenal pasti. Dia nak Q, R dan S. Tolong buatkan susunan elektron arrangement. 2.1, 2.6, 2.4. So ini adalah susunan elektron arrangement. Sekejap ya, anak saya. So, kita pergi sambung tadi ya. Susunan tadi dia akan lagi meningkat. So, kita tengok. Dia kata susun. Kalau dia suruh susun, so mengikut kepada jejari atom menaik. So, kalau dia suruh susun, kamu susunlah. Start daripada yang paling kecil pergi kepada yang paling besar. Yang paling kecil pergi kepada yang paling besar. Cuba kamu tengok sini. So, kamu tengok sini. 2.6. So, mestilah dia pada kumpulan 16. Mestilah pada kumpulan 16, iaitu R ini mesti di sini. Kemudian S24. So, mesti dia dekat sini. Kumpulan ya. 4 ni maksudnya di kumpulan 14. Q 2.1. Dia duduk dekat sini. Lepas tu dapat sahaja
jawab soalan begini, susun. So, cikgu cakap tadi, daripada kiri pergi ke kanan, saiz akan semakin berkurang. So, bila nak tahu saiz semakin bertambah, okay, nyatakan susunan unsur. So, bila dapat saja jawab soalan ni, tolong buatkan begini. Okay, jawab macam ini. Okay, saya buka board saya sekejap ya. So, ini soalan Johor. So, saya kata hari tu buat dalam test pad. Okay, ini adalah soalan Johor set 12017. Okey, ini soalan nombor 8. Soalan nombor 8A. Okey. Dia suruh susun. So tadi susunlah. So tadi saya mula tengok. Okey, kamu dah tengok cikgu susun tadi. So daripada yang paling kecil kepada yang paling besar. So kecil yang mana? R S Q. R S Q. So kamu susunlah macam ni. Okey, nombor 1. Okey, ini soalan nombor 8. So tulis nombor 8 A. Okey, nombor 1. Okey, point nombor 1 susun R S Q. Okey, so kamu cakap saiz semakin bertambah. Okey, saiz semakin bertambah. Jejari atom meningkat. Jejari atom semakin tulis ni. Jejari atom meningkat. Okey, kalau tak nampak ke tulisan saya ke apa ke, bagi tahu saya ya. Okey, jejari atom semakin meningkat. Okey, adakah kamu dah siap soalan ni? Belum. Habiskan baca soalan. Okay, habiskan baca soalan. Okey, kemudian baru 1 point. Okey, baru 1 markah. Okey, markah yang seterusnya kamu tengok. Okey, B. Okey, nyatakan susunan. Belum lagi. Explain your answer. Jelaskan jawapan kamu. Jelaskan jawapan kamu. So, tadi markah ini dia bagi 4 markah. 1 markah kamu dah dapat untuk kamu nyatakan bahawa susunan jejari atom meningkat. So, yang ini kamu baru dapat P1. Okay, siapa yang dah buat? Tanda right P1. P1 ini menunjukkan bahawa kamu dah menjawab point nombor 1. Okey. Kemudian, saya nak ajar one by one ya. So, kamu tolong tengok betul. So, point nombor 2 dia suruh explain. So, kamu cakap nombor bilangan proton. Sorry. Sebab saya kena translate daripada English ni. Bilangan proton semakin menurun dari Q, R, S, Q. Okay, point nombor 3. Charge positif bagi nukleus berkurang dari RSQ. Okay. Ikatan. Okay. Daya ikatan, sorry. Forces attraction. Daya tarikan antara elektron terhadap nukleus semakin berkurang. Okey, daripada RSQ. Okey, kamu kena cakap ya. Dari mana? Okey, nombor 5. Okey. Jejari atom semakin bertambah. Okey, bertambah daripada RSQ. So,
Yang ini kamu dah nampak P1, point nombor 1. Okey, tolong tuliskan ya. Okey, bilangan proton kamu akan semakin bertambah. Okey, ini adalah point nombor 2. Charge positif bagi nukleus berkurang. Okey, daripada R, S dan Q. Okey, ini point nombor 3. Okey, daya tarikan antara elektron terhadap nukleus semakin berkurang daripada R, S, Q. So, ini point 4. Jejari atom akan semakin bertambah. Ini tak ada point dah sebab kamu dah nampak kat sini. Okay. So, P1, P2, P3 and P4. So, when we said, bila saya cakap mengenai point ini, tolong, okay, contohnya dah kan. Nanti kalau cikgu tanda essay, cikgu akan tulis ikut point. So, tolong tengoklah. Okay, kalau contohnya cikgu tak tanda point nombor 2. So, maksudnya point nombor 2 kamu tertinggal. Cikgu tak tanda point nombor 3. Maksudnya point nombor 3 kamu tinggal. Begitu. So itu adalah kaedah. Okay, bagaimana saya menanda. Okay, dan bagaimana kamu nak melihat. Okay, apa point yang kamu tak ada. So, pelajar yang dah buat. So, point yang kamu dah tak ada, yang masih lagi kamu tak ada tu, tolong tulis. Tuliskan. Okay, tuliskan. Okay, apa point yang kamu tak ada. Okay, tolong buatkan dalam pen merah lah ya. Okay, baru soalan nombor 8A. Oh, banyak lagi soalan kita ni. Okay, kemudian. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang B. Okay. Tindak balas antara unsur Q dan R akan membentuk satu sebatian. Terangkan pembentukan sebatian. So, kamu tengok Q dengan R. So, kamu tahu bahawa Q ni adalah logam. Okay, Q adalah logam. Okay, Q adalah logam. R adalah bukan logam. So, ikatan antara logam dan bukan logam, so kamu dah belajar, ikatan antara logam dan bukan logam adalah ikatan ionik. Kamu dah belajar. Okay. So, kita ada dua ikatan, ikatan ionik dan kovalent. Kamu dah belajar minggu lepas ya. Ionik dan kovalent. Kovalent antara bukan logam. Okay. Ionik logam, bukan logam. Okay. Yang mana logam akan membentuk charge positif dan bukan logam akan membentuk charge negatif. Okay. Ini di mana, okay, kalau kamu tengok Q mempunyai elektron valence dia adalah 1. Okay. R mempunyai elektron valence adalah 6. Okay. Q ada 1. So, dia akan donate, dia akan mendermakan 1 elektron kepada R. Tapi R kata, kalau awak dermakan saya 1, so saya ada 7. Saya tak cukup lagi 1. So, maksudnya Q akan wujudkan lagi 1, iaitu lagi 1 atom, iaitu 2.1. So, maksudnya Q akan dapat 2, R akan dapat 1. So, ini adalah sebatian yang akan kamu hasilkan. So, soalan tadi, tolong dia kata jelaskan bagaimana sebatian yang terbentuk antara Q dengan R. Okay, Q dengan R. Tengok. Terangkan pembentukan sebatian ni. Nampak tak markah? 6 markah. So, mari kita jawab bagaimana nak jawab soalan ini. Okay. So, cikgu buat satu lagi. Oh, sorry. Okay. Soalan tadi adalah soalan 8. Tulis. Tolong tulis. Okay, tulis nombor soalan. Ini adalah hint kepada pelajar. Kadang-kadang, okay, bila saya memeriksa, kebanyakan pelajar, dia tak tulis nombor soalan. Apa benda yang kau jawab? Kau soalan-soalan mana? Tapi point kau, knowledge kau ada, content kau ada. So, ini soalan 8B1. Tulis. 8B1. So, pemeriksa tahu kamu menjawab soalan 8B1. Okay. Bila nak menjawab soalan esei, okay, esei bukan esei seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang perlu kamu buat dalam bentuk perenggan yang panjang-panjang. Tak. Okay. Dalam kimia, kamu hanya tulis point sahaja. Kamu hanya tulis point, the key point, the power of the point. So, you must write. Okay. Kamu tuliskan point sahaja. Okay. 8B1 tadi, dia suruh tuliskan dia punya cara pembentukan. Okay. Jom kita tengok bagaimana jawabnya. So, yang pertama, kamu cakap mengenai susunan elektron. Okay. R dengan Q kan? Okay. Susunan elektron bagi atom Q. Okay. Bagi atom Q, 2.1.
susunan elektron bagi atom R 2.6. Di sini penggunaan atom, perkataan atom, okey, perkataan atom. Ini penting. Kalau kamu hanya tulis susunan elektron Q 2.1, kamu tak tulis atom, salah. Okey, yang ini cikgu dah boleh bagi untuk point nombor 1, P1, dua-dua ni. Kena cakap. Salah satu tak tulis, tak dapat P1. Contoh, kamu hanya tulis Q, susunan atom Q je. Kamu tak sebut susunan atom R, kamu takkan dapat P1. Okey, ingat ya. Kena dua-dua susunan elektron. Okey. Kemudian, okey, ini baru point nombor 1. Okey, point nombor 2. Okey, point nombor 2. Untuk mencapai apa dia namanya? Sorry. Atom Q akan, so dia ada satu kan? Mendermakan. Mendermakan berapa? 1 elektron. Okey. 1 elektron untuk membentuk ion Q+. Untuk lagi mencapai susunan elektron apa? Oktet. Okay. So, nombor 3. Okay. Dah cakap atom Q, cakap balik atom R. Atom R akan menerima 2 elektron, okay, 2 elektron untuk membentuk ion R2-. Untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay. Yang sini cikgu tinggal. Cikgu, ya, saya. Yang itu Q-nya bukan duplet susunan elektron duplet. Ya, betul. Terima kasih, Sengran. Okay, untuk mencapai susunan elektron duplet. Thank you. Okey. Apa yang saya tertinggal untuk point nombor 2? So, sepatutnya saya cakap 2 atom Q akan menermakan 1 elektron setiap satu atom untuk membentuk ion Q+. So, maksudnya satu atom akan menermakan satu. So, 2 atom lah. Kita memerlukan 2 atom. Okay. Point nombor 4. Okay, point nombor 4. 2 atom Q. Contoh, cikgu, saya nak cakap yang ini saja, cikgu, boleh tak? Okay, contohnya, kamu nak cakap yang ini je. Yang tadi mula-mula. 2 atom Q akan menermakan 1 elektron. Yang ni saya tak cakap, yang ini. Sampai sini saja. Dan ini je. Okay, contoh. Boleh? Tapi yang kat bawah, kamu kena mention lah. 2 atom Q. 2 atom, bukan atom lah. 2 ion lah kan? Okay, 2 ion, sorry. So, 2 ion. 2 ion Q. Okay, 2 ion Q maksudnya Q+, kan? Okay, Q+. Dan 1 R2- ion. Okay. Attract, ditarik kan? Ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Okey, nampak? So, 2 ion Q+ dan 1 R2+ ion
akan ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. So, apakah sebatian yang terbentuk? So, kamu sebut sebatian ion dengan formula Q2R terbentuk. Okay, minta maaf kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Cikgu baru perasan kamu punya tu. Okay, go. Okay, sorry ya. Okay, so kita dah bincang soalan 8B2. Okay, 8B2. Okay, so tengok soalan 8B2. Cikgu nak kamu tengok ya bagaimana cikgu menanda. Okay, point nombor 1 tadi. Okay, siapa yang dah buat? Tolong tanda guna pen merah. Okay, guna pen merah soalan kamu. Point nombor 2, atom Q akan menerimakan satu elektron, okay, untuk membentuk ion Q+ untuk mencapai susunan elektron. Mesti kamu cakap mencapai susunan elektron oktet elektron P2. Atom R akan menerima elektron untuk membentuk ion R2-, okay, untuk mencapai susunan oktet elektron enrichment. Okay, ini adalah P nombor 3. Okay, P nombor 4. Kedua-dua point ini kamu cakap mencapai susunan elektron oktet. So, ini adalah point nombor 4. Sekiranya, okay, point nombor 2, kamu tak cakap mencapai susunan elektron. Tapi, point nombor 3, kamu cakap. Kamu tetap P nombor 4, kamu tidak akan dapat point. Faham? Sekali lagi cikgu ulang. Point nombor 2, kamu tak cakap mencapai susunan elektron yang duplet. Okay. Tapi dekat sini cakap mencapai susunan elektron yang oktet. Okay. Di sini. So, point nombor 4 kamu tidak akan dapat. Sebab kedua-dua ini tujuannya mencapai susunan elektronnya duplet ataupun oktet. Okay. Yang ini untuk point nombor 2. If you mention about, okay, kalau kamu mention, dua atom Q akan menerimakan satu elektron setiap satu atom untuk membentuk ion Q+. Boleh juga. Okay, boleh juga. Okay. Tapi kalau kamu tak cakap, okay, dalam point nombor 4 kamu kena cakap lah. Dua ion Q+ dan satu R2- ion ditarik oleh, ini penting, daya elektrostatik yang kuat. Untuk ionik mesti ada cakap daya elektrostatik yang kuat. Kamu dapat point nombor 5. Okay, point nombor 6 di mana kamu cakap mengenai pembentukan sebatian ion. Okay, dan juga formula yang terbentuk iaitu Q2R. Okay, formula yang terbentuk iaitu Q2R. Okay, siapa yang baru masuk kelas saya, okay, boleh tengok nanti YouTube untuk kelas yang depan-depan ni ya, balik ya. So, point nombor 6. So, cukup tak? Okay, cukup. So, cikgu, saya nak lukis. Boleh tak cikgu saya nak lukis? Yes. Okay, kamu boleh lukis. Okay. Okay, tapi adakah akan ada markah tambahan? Tiada. Tiada markah tambahan. Melukis, okay, melukis, saya nak ingatkan ya, melukis sangat digalakkan. Okay. Kenapa? Sebab kadang-kadang pelajar ini, dia terlupa buat ini. Ini. Kan? Kalau kamu lukislah Q ni 2.1. So, kamu buatlah kan. Q 2. Okay, 2. Okay, dia dah jadi duplet kan. So, kamu buat dia adalah plus 1. Ini menunjukkan Q plus. So, ini menunjukkan dah dapat point nombor 2. Okay, kat sini. Kamu buat start daripada atom tau. Bukan ion dia terus. Kadang-kadang, okay, setiap tahun skema akan berubah. Cikgu tak boleh nak cakap ini kamu ni. Okay. Mana yang cikgu rasa penting kamu kena tulis. Okay. Mana penting. Kalau boleh dalam esei tulis je. Jangan tinggal jawab. Okay. Pengalaman saya, pelajar memang suka tinggal. Dia tengok soalan susah, essay question terlalu panjang, dia putus asa, dia terus tinggalkan jawab. No. Okay, for the chemistry students, you must do
answer the question. Kamu mesti jawab soalan. Tolong jawab soalan. Jangan tinggal satu pun. Rugi kepada kamu. Okay? So, nampak tak? Kamu tulis ini pun kamu dah dapat point nombor 1. Okay, kamu dah tulis ini ya. At least, okay, you write the formula. So, ya, kamu dah dapat point nombor 6. Okay, nampak tak? Okay, so berapa ruginya pada pelajar yang tidak menjawab soalan esei. Okay, cikgu banyak membebel hari ni, nampak gayanya. Dah lama tak bebel kan? Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So, ini tadi dah 6 markah, 6 tambah 4, kamu dah dapat 10 markah. Okay, soalan nombor seterusnya iaitu B1 kita dah buat, B2. 0.35 gram metal Q, okay, bertindak balas lengkap dengan gas R. Berlebihan membentuk sebatian yang dinyatakan di B1. Okey, kamu dah buat tadi. Okey, tuliskan persamaan kimia, okey, yang seimbang bagi sebatian ini dan hitungkan jisim hasil yang terbentuk. Okey, nampak tak? Ini adalah kemahiran kamu bab 3, tingkatan 4. Okey, untuk membuat equation persamaan yang pertama, keduanya adalah untuk membuat apa? Untuk membuat pengiraan. Okey, so kita tengok bagaimana kamu nak dapatkan markah untuk soalan ini. Markah yang pertama kamu buatkan untuk equation. So, to balancing the equation, you must write down the product and reactant correctly. Okay, so we write down here. Saya minta maaf sangat-sangat. Kadang-kadang sebenarnya saya kena translate skema ni English. So, saya kena translate dalam bahasa Melayu. So, sorry for any mistaken. Okay. So, for this question is a B2. Okay. So, bila dapat soalan ini, perlu ke kamu tafsirkan apa itu Q, apa itu R? Okay. Perlu ke kamu tafsirkan apa itu Q, apa itu R? Okay, tak perlu. So, tak perlu. Tapi cikgu, kalau saya nak tafsirkan, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya risau apabila kamu tafsirkan Q tu salah, R tu kamu tafsirkan salah. Okay. So, Q tadi dia kata bertindak balas dengan R. So, you know that R ini adalah dalam bentuk gas. Cikgu, mana cikgu nak tahu Q dan R dalam bentuk gas? So, R tu kumpulan 16. So, kumpulan 16. Okay, kebanyakannya dalam bentuk gas. Okay. So, dia akan jadi, tadi kamu dapat apa? Q2R. So, balancing kan lah. So, ini, okay, kamu betul reaktan dan produk. Apa maksud reaktan dengan produk? Bahan bertindak balas dan hasil bertindak balas kamu betul. So, cikgu bagi point nombor 1. Okay. Belum lagi habis ya. Okay. Point nombor 2. Apabila kamu pandai seimbangkan. So, sini Q, sini ada 2. So, kamu tulis sini 2. Contoh. Tapi cikgu, kalau saya letak 2, R pun sudah 2. Saya letak sini 2. Tapi Q dah jadi 4. 2 kali 2, 4. So, letakkan 4 di sini. So, slow-slow. Jangan risau. Jangan gelabah menjawab soalan. Okay, so 4Q tambah R2 akan jadi 2Q, 2R. Balancing betul? Ya, balancing betul. So, kamu akan dapat point nombor 2. P2. Sila tandakan dekat ketak yang telah kamu jawab ya. P1 dan P2. Okay, ini baru point. Okay. Nombor seterusnya iaitu dia suruh kirakan jisim. Okay, dia suruh kirakan jisim sini kan. Okay, jisim sini berapa? Dia bagi, dekat sini dia bagi mol. Dia bagi mass kan? Dia bagi mass adalah 0.35 gram. So, dapat tadi soalan ni, cikgu dah ajar. Okay, yang pertama, step yang pertama, kamu kirakan, alamak, pen lain. Okay, number bilangan mol. Okay, number of mol. Okay, number of mol. Dalam bahasa Melayu dia apa? Bilangan mol. Bilangan mol Q. So, tulis. Apa yang kamu nak tulis, kamu tulis dia punya tajuk. Janganlah terus-terus kamu terus kamu kirakan 0.35 bagi dengan 7. Cikgu, mana cikgu dapat 7? Daripada soalan tadi, dia bagi relative atomic mass. Okay. So, kamu akan dapat 0.05 mol. Okay. Tuliskan bilangan mol. Apa yang kamu cari, kamu tulis. Jangan terus saja kamu buat calculation. Tolong ya, buatkan ini. Okay, kemudian macam biasa,
persamaan ini antara ini dengan ini. R2 tak ada kena-mengena. So, jangan kamu nak buat. Kamu buat macam saya. Okay, saya dah ajar kan. 4 mol Q, dia akan bertindak balas dengan 2 mol Q2R. Okay. Bila dekat sini 0.07 pula. 0.05 kan. So, 0.05 mol Q. Okay, dia akan dapat dekat sini berapa? So, dia akan dapat 0.05 kali 2 bahagi 4 berapa? 0.025 mol Q2R. Okay, dah siap ke? Belum. Kamu nak dia nak apa? GSIM. So, tulislah. Kamu nak GSIM. GSIM siapa? GSIM Q2R. Jangan terus saja tulis dia punya calculation. Terus, tolong tuliskan dia punya tajuk apa yang kamu nak. So, 0.025 mol you times with the molar mass. So, your molar mass you got is 30. So, the answer is 0.75 gram. Okay. So, mana point? Dah dapat point 1, point 2 dah dapat. Ini point 3. Tolong tandakan dekat kamu punya essay ya. Okay, saya mengharapkan kamu membuat. Saya harap sangat kamu buat. Okay. So, yang ini adalah point nombor 4. 4. Jawapan ini point nombor 5. Pastikan jawapan kena ada unit. Tak tulis unit, walaupun jawapan kamu ini betul, tetap tak dapat point nombor 5. So, cikgu ulang lagi sekali, cikgu menanda ikut kepada point. So, sekiranya, okay, kalau kamu tengok cikgu menanda esei, sekiranya salah satu point, kamu tengok kira point. Okay, kalau point tersebut cikgu tak tulis, maksudnya point tersebut yang kamu tinggal. Okay. Itulah cara bagaimana nak menanda essay question. Okay. So, kita tengok kepada, okay, kamu dah dapat 15 markah. So, 5 lagi markah bagaimana? So, 5 lagi markah, tengok soalan nombor C. Okay, tengok soalan nombor C. Okay, soalan nombor C. Okay, B2 dah, C. Lukiskan, dia kata P dengan S. P dengan S pula mengada-ngada. Okay, P dengan S dia kata lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. Okay, nombor C2 pula dia kata C1 adalah komponen utama gas asli iaitu sumber bahan api yang biasa. Ia boleh menyebabkan pemanasan global. That is a methane lah. Okay, terangkan jawapan anda. So, P dengan S. Kamu tengok P. So, P ini 1. S ini adalah 6. So, ini susunan dia 1, ini susunannya 6. So, agak-agak bagaimanakah dia punya susunan? So, ini dia ada 4. Dia perlukan lagi 4. Ini dia ada 1. Dia perlukan lagi 1. Ini adalah bukan logam. Ini adalah P bukan logam. S pun bukan logam. So, antara bukan logam dan bukan logam adalah ikatan kovalent. So, ikatan kovalent, that is a sharing together. So, that means dia adalah berkongsi. Share tu berkongsi. So, kamu lukiskan. So, agak-agak macam mana? So, S ni mesti dia di tengah. Sebab dia ada 4. 4 nanti dia akan kongsi setiap satu elektron ni bersama dengan satu elektron daripada P. Siapa yang tak nampak, jomlah kita lukis sama-sama. Okay, saya expect ini pelajar dah buat. Lagi-lagi pelajar tingkatan 4 yang baru je belajar. Okay, ini soalan pun kita dah jawab. Okay, kita dah jawab. Jangan nak tipu saya. Mesti kamu dah buat. Okay, sepatutnya lah. Okay, C1. So, dia kata S. So, S2. 24 kan? So, S pastikan bila lukis, nukleus kena tulis dan dia punya simbol dia. Okay, baru kamu buatkan first shell dia. 2. The second, macam tak cantik kan? Sebabnya kita nak lukis kat tadi. So, kita buat kat tengah-tengah. Okay, S. Okay, first shell, petala yang pertama. The second shell, petala yang kedua. Okay, kemudian kamu tuliskan dia punya elektron. So, S tadi kita ada 4 valence elektron. Okay, kemudian 4 valence elektron kita akan kongsi setiap satu dengan P. Okay, walaupun tak bulat, tak cantik, tapi minta maaf ya. Okay, so P tadi, cikgu cakap tadi, P2. Okay, P hanya, that is a first shell. So, first shell with the share 1 electron each. So, that means
one electron from the P here and one electron. So how many atom there? So atom P ada 4. 4, okay, macam mana explain kamu? Bagaimana explain kamu? 4 atom P akan berkongsi elektron, 1 elektron setiap satu bersama 1 atom S, okay, yang mana atom S akan berkongsi berkongsi 4 elektron. Okay. 4 elektron daripada 4 atom P. Okay. Kalaulah contohnya explanation kamu tadi tak lengkap. Cikgu saya tak reti lah cikgu nak explain. So from your diagram, okay, kamu dah boleh dapat markah. Daripada kamu punya gambar ni, kamu boleh dapat markah. Okay, bagaimana kamu nak dapat markah yang ini? Yang ini 2 markah kan? Okay, yang pertama, label dengan nombor atom kamu sebetul. Atom tu maksudnya P ni ada 1, P ni ada 1, S ni ada 4. So, kamu punya ni ada nukleus. So, cikgu bagi P1. Okay, point nombor 2, kamu sharekan betul. Ini kamu share 2, 4, 6, 8. Oktet tak? Oktet. So, kamu dapat point nombor 2. So, point 1 dapat, point 2 dapat. Dibagi ni. Bagaimana untuk... Okay, yang ini, soalan ini pernah masuk dalam soalan SPM tahun 2020. Esok adalah keputusan SPM 2020. Kepada siapa pelajar yang ada akak ke abang ke, so kamu boleh tengok dah. So, kita tengok soalan ini. Okay, so point nombor 1, point nombor 2. Okay, kita tengok kepada soalan yang seterusnya iaitu C2. Okay, C2 dia kata terangkan, apa dia kata tadi? Soalan dia apa? Soalan dia kata sebatian terbentuk, okay, tadi C4 tadi, okay, adalah komponen utama gas. That is a methane. Okay, pelajar tingkatan 5 dah belajar ya CH4. That is a methane. Metana. Okay. CH4. Metana. Okay. Iaitu sumber bahan api. Ia boleh menyebabkan pemanasan global yang serius apabila telah lepas udara. Terangkan jawapan anda. So, this is the one of the hot question. Ataupun soalan kebat lah. So, untuk mulai kamu punya tahun akan ada persen kebat, soalan kebat yang banyak. So, kita tengok apa point, 3 point yang kena ada. So, kamu cakap, okay, yang pertama, ini tadi terbentuk apa? SP4 kan? So, SP4. Yang ini SP4. Ini adalah komponen yang terbentuk. Okay. SP4 mempunyai molekul yang tertarik dengan daya intermolekul, daya apa? Daya tarikan. Kita tinggal daya tarikan intermolekul yang lemah. Okay, ini point nombor 1. Okay, point nombor 2, kamu tulis sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Okay. Kemudian, oleh itu, apa tu namanya? Low melting and boiling point. Takat lebur. Maaf ya, saya kena translate takat lebur dan takat didih yang rendah dan senang untuk meruap. Senang untuk meruap. Okay, ini point nombor. Point nombor 3 saya tulis kat sini ya. So, gas akan menyerap haba yang banyak
daripada cahaya daripada matahari dan menyebabkan pemanasan global. Okay. So, ini adalah point nombor 1. Yang pertama, sp4 ini mempunyai molekul yang tertarik dengan daya intermolekul yang lemah. Kalau untuk pengetahuan kamu, this is the covalent. So, covalent dia punya, tadi kalau elektrostatik, daya ikatan tarikan elektrostatik yang kuat. Tapi kalau untuk covalent, daya tarikan intermolekul yang lemah. Intermolekul tu maksudnya dalam antara molekul lah. So ikatan ni lemah. Ikatan yang lemah, so dia perlukan hanya sedikit. Haba diperlukan untuk mengatasi daya ni. Sedikit je lah sebab dia lemah. So kamu tak perlulah banyak-banyak daya. Oleh sebab itu, takat lebur dengan takat lilin pun tak ada tinggi sangat. Takat lebur dan takat lilin pun rendah. So ini akan menyebabkan dia senang untuk meluap. That is a P2. Point nombor 2. P3, gas yang menyerap haba yang banyak tadi daripada matahari akan menyebabkan pemanasan global. Ini adalah P3. P1, P2, P3. Ini adalah soalan kebat. Tak semua pelajar akan dapat jawab soalan ni. Tengok, nampak tak? Ini soalan tahun 2017. Soalan 2017 pun dah ada apa namanya? Soalan kebat. Ini kan kamu tahun 2021 dan 2022 SPM. Lagi banyak kebat dia. So bersedia-sedialah. So kamu dah tahu ya, tarikh untuk SPM kamu adalah untuk amali adalah bulan 2 dan untuk kamu punya ujian bertulis, ujian bertulis kamu adalah bulan apa? Bulan 3. Macam tahun lepas jugalah. Maksudnya amali kamu akan awal lah. Kamu tak pernah lagi buat amali kan? So nanti kita dah buka sekolah, kita akan terus kepada amali. Ini contoh. Tengok, nampak tak? Dah 40 minit pun. 40 minit baru dapat suatu soalan esei. So, siapa yang masih lagi tak lagi dapat, so boleh buka balik YouTube saya. Yang ini saya akan bagi nanti. So, kamu boleh tengok balik. So, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ini pun bahagian B. So, mungkin yang untuk bahagian B ini, soalan apa cikgu cakap? Perilis 2017 nombor 7. Untuk soalan ini, saya akan bagi dalam bentuk dalam bentuk jawapan hard copy. Sebab macam dah pukul 10, takut tak sempat. Nanti kalau sempat, saya akan tuliskan lah. So, siapa yang nak tengok soalan ni? Perilis tahun 2017 nombor 7. Ini soalan nombor 7. Kita tengok overview saja dululah ya. Rajah 7.1. Rajah 7.1 menunjukkan dia menunjukkan susunan untuk X, Y2 dan PQ2. Kita nak cepat sikit lah. So, yang ini kamu nampak dia adalah X, Y2 dengan PQ. So, ini dah bentukkan sebatian. Terangkan kedudukan Y dalam jadual berkelau unsur. Bila dapat sahaja soalan begini, cikgu cakap apa tadi? Tuliskan nombor soalan. Contohnya 7A. So, dia nak kedudukan unsur Y. Dia nak kedudukan unsur Y. So, bila nampak saja untuk nak dapatkan kedudukan unsur Y, nampak tak? Dia bagi 5 markah. Adakah 5 markah kamu hanya cakap bahawa dia adalah, kalau macam ini, dia menerima 1 kan? So, dia menerima 1, maksudnya susunan dia adalah 2, 8, 7. Ini untuk atom ya, atom Y. So, bila kamu nampak ini atom Y, so, takkanlah kamu cakap kumpulan 17 skala 3. Cikgu, mana cikgu tahu kumpulan 17? Cikgu tengok sini. Elektron valence dia adalah 7. So, bila 7, ini bermaksud dia adalah kumpulan 17. Skala dia berapa? Tengok nombor bilangan shell. 1, 2, 3. So, bilangan shell dia ada 3. So, shell dia skala 3. Kumpulan 17 skala 3. Adakah kamu akan dapat full mark 5 marks? No. Kamu tak akan dapat 5 marks. So, point yang pertama, kamu cakap mengenai electron arrangement.
susunan atom. Okay, susunan atom dia adalah susunan elektron. Okay, atom Y ialah 287. So, ini baru dapat point nombor 1. Okay, point nombor 2 kamu cakap mengenai, okay, kamu cakap tak naklah pen ni tak cantik. Capacity size kecil sikit. Okay. So, cikgu tulis kat sini je ya. Okay, kamu cakaplah atom Y, okay, mempunyai berapa valence elektron? 7 valence elektron. Okay. Kemudian kamu cakap lagi, oleh itu atom Y berada dalam kumpulan 17. Okay. Point nombor 1, ini baru point nombor 2, ini baru point nombor 3. Okay. Point nombor 4 dan point nombor 5. Okay. Point nombor 4 adalah kamu cakap atom Y mempunyai 3 petala yang berisi elektron. Ini baru dapat point nombor 4. Kena cakap contoh ya. Mempunyai yang 3 petala yang berisi elektron. Kena cakap atom Y ya. Okay, kemudian seterusnya kamu cakap oleh itu. Okay, oleh itu atom Y berada pada petala 3. Okay, ini adalah point nombor 5. Cikgu boleh tak saya nak buat ayat macam ni? Atom Y berada dalam kumpulan 17 kerana atom Y mempunyai 7 valence elektron. Ya, betul? Dalam satu ayat kamu dah ada dapat P2 dan P3. Okey. Ataupun kamu nak buat pula atom Y berada dalam petala ketiga kerana atom Y mempunyai 3 petala yang berisi elektron. Yes, you correct. So you got P4 and P5. Kamu mendapat point nombor 4, point nombor 5. Tengok, 5 markah dah. Kalau kamu tinggal, kan dah rugi. Okey. Kita pergi kepada soalan B. Okay, terangkan pembentukan PQ2. So, PQ2 ini covalent. So, bila susunan covalent, okay, covalent, so kamu cakap 5 markah. Okay, nampak tak? 5 markah. So, bila dapatkan 5 markah, okay, bagaimana kamu nak dapatkan 5 markah? Okay, yang ini, kamu pastikan kamu menulis dia punya point dan lukisan cikgu perlu. Tak payahlah sebab dah ada lukisan yang kat atas. Okey, jom kita buat sama-sama. Tengok, kena buat juga. Tapi dalam keadaan yang laju ya, cikgu tak boleh lah tu sangat sebab cikgu nak tunjukkan lagi bahagian C. Kalau tak nanti kamu tertinggal. Okey. So, B, soalan nombor B. Okey, yang pertama apa-apa pun cikgu cakap point yang pertama kamu kena cakapkan apa cikgu cakap tadi? Kena cakap apa? Susunan elektron. So, susunan macam tadi juga ya. Susunan elektron atom P 2.4. Okey. Ini poin nombor 1. Susunan elektron atom Q 2.6. Okey. Dah siap ke? Belum. Ini baru dapat P1. Okey. Nak dapatkan P2. Okey. Poin nombor 2. Okey. Kamu cakaplah. Satu atom P menyumbang, okay, menyumbang ataupun berkongsi 4 elektron. Okay, 4 elektron. Yang ini ingat tak? Perasan tak? Yang ini macam kita lukis yang tadi ni. Yang ini. Yang tadi atas tadi. Mana tadi cikgu lukis? Yang ini. Inilah yang tadi yang kita nak sebut tadi ni. Yang ini. Okay. So ini. So kamu nak tulis macam mana kamu nak buat. Okay. Satu atom P menyumbang 4 elektron. Betul ke dia nak P dengan Q ke? Saya confuse sekarang ni. P dengan Q. Okey. So P dengan Q ni ada 2 je. So tak samalah. P dengan Q ni ada 2 je. So 2, 4, 2.6. So dia hanya perlukan 2P dengan 1Q. Okey. So tadi CCl4. Yang ini karbon dioksida. So berbeza lah. Dia tak sama lah. Okey. So
Yang ini tak. Yang ini karbon dioksida. So, karbon dioksida dia PQ2. So, Q ni ada 2, P ni ada 1. So, satu atom P akan menyumbang 4 elektron untuk dikongsi. Okay, untuk dikongsi bersama 2 atom Q. Okay. Untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay, yang ini P2, ini P3. Kamu ada sebut. Satu atom P akan menyumbang 4 elektron untuk dikongsi bersama 2 atom Q. Nampak tak? Dia punya susunan ayat dia. Cantik kan? Kamu ikut buat yang ni. Pastikan apa-apa pun untuk bab 5 untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay, ini baru point nombor 3. Kita nak 2 lagi point. So, kamu cakap lah. Atom P pula. Okay, atom Q, okay, menyumbangkan 2 elektron. Okay, 2 elektron untuk dikongsi. Okay, untuk dikongsi dengan atom P. Okay, nampak tak ni? Okay, nampak tak? Dia cakap mengenai atom Q pula. Okay, yang tadi dia cakap atom P. Sekarang dia cakap atom Q. Tadi dia cakap atom P. Dia sumbangkan 4 elektron. Macam tadi, macam lukisan tadi. Tengok balik buku latihan kamu. Buku photostat. Okay, dia ada sumbang 4 elektron. Atom Q pula dia sumbangkan 2 elektron. Okay, untuk dikongsi tadi P tadi dengan 2 atom Q. Yang ini pula atom Q akan menyumbangkan 2 elektron untuk dikongsi dengan atom P. Okay, dia cakap P dah, dia cakap Q dah. Dah siap dah? Belum. Okay, kamu cakap lah. Okay, point yang terakhir P4. Sorry. Okay, kamu cakap. Satu atom Q berkongsi 2 pasang elektron dengan 2 atom Q untuk membentuk ikatan ganda 2 double bond. Ganda 2. Okay, so formula dia adalah PQ2. PQ2 ni adalah dia punya formula sebatian. Okay, so ini adalah P5. Okay, so kalau untuk bab 5 ni, okay, pertama kamu kena cakap susunan elektron dulu. Kemudian, okay, point yang seterusnya kamu kena cakap berapa disumbang. Okay, berapa disumbang. Okay, kedua-dua ni tadi mesti kamu tuliskan untuk tertinggal. Nampak tak? Cikgu tertinggal. Untuk mencapai susunan elektron oktet. Baru kamu dapat P3. Pastikan dua-dua untuk yang kamu cakap menyumbang berapa tadi. Mesti kamu ada cakap mencapai susunan elektron yang oktet. Okay, kemudian baru kamu cakap conclusion dia berapa atom Q, berapa atom P yang berkongsi. Okay, dia akan membentuk ikatan ganda 2 iaitu PQ2. Okay, tolong tandakan ikut kepada kamu punya jawapan, ikut kepada point saya. Kalau tertinggal, tolong tuliskan. Okay, tuliskan point mana yang kamu tertinggal. Okay, point mana yang kamu tertinggal, tolong tuliskan. Okay, kalau lah contohnya cikgu cepat sangat, okay, contohnya cikgu cepat sangat, so kamu boleh tengok balik YouTube cikgu, nanti cikgu akan save. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap mengenai sifat. Okay, yang ini sifat ini
Okey, yang ini. Okey, kalau kamu tengok yang ini, soalan ni berapa markah? So, soalan ini menyumbangkan 10 markah. Okey, bagaimana? Ini soalan bahagian B tau. Okey, bahagian B ya. Okey. Jadual 7.1 dan 7.2 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian yang diperoleh oleh Naim apabila dia menjalankan dua eksperimen untuk menentukan takat lebur dan kekonduksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, pelajar tingkatan 4 baru sahaja buat eksperimen ni sebelum cuti sekolah hari tu. Okey, kamu dah buat, ingat lagi tak? Okey, magnesium, klorida, okey, dan heksin. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, pepejal putih akan kekal selepas 10 minit. Okay, cecair tidak berwarna hilang dan tabung uji menjadi lebih kering. So, untuk heksin. Okay, heksana. Okay, untuk yang kedua, untuk menguji kekonduksian. Okay, antara pelambung duobromida dengan naftalina. So, pemerhatian yang akan kamu dapat. Okay, yang pertama, mentol tidak akan menyala. Mentol akan menyala. Okay, untuk lead bromide. Okay, lead bromida, mentol akan menyala. Okay, yang ini mentol tidak akan menyala kalau dua-dua ni dalam keadaan pepejal lah. Tapi kalau dia dah lebur, pelambung duobromida, dia boleh menyalakan mentol. Tapi naftalina tidak dapat menyalakan mentol lagi. Okey. Ini dalam keadaan solid ataupun dalam keadaan pepejal. Okay, ini dalam keadaan lebu, molten. Yang ini untuk naftalina, kedua-duanya tidak akan menyala. Mentol, okay, sama ada dia dalam keadaan pepejal atau dalam keadaan leburan. Okay, so you know that pelambung bromida adalah ion, ikatan sebatian ion. Naftalina adalah sebatian covalent. Okay, same with this. Okay, yang ini pun sama. Magnesium klorida adalah ion, sebatian ion. Heksana adalah covalent. Okay, dah siap. Okay, kemudian yang ini pula magnesium klorida. Okay, magnesium klorida dia akan menyalakan mentol dalam keadaan aqueous. Okay, dalam keadaan aqueous. Okay. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan perbezaan pemerhatian bagi takat lebur dan kekonduksian bagi sebatian ionik dan kovalen. Terangkan jawapan anda. Okay, untuk soalan begini, okay, it's better if you write in the table dalam bentuk jadual. Okay, dalam bentuk jadual. Lagi bagus kalau kamu buat jawab soalan cikgu, boleh ke buat dalam jadual? Boleh. Tak ada masalah. No problemo. Okay, asalkan kamu jawab soalan. So, yang pertama kita nak dalam soalan untuk ionik dan covalent. Okay. Sekejap ya. Melting point of the ionic compound B2 is higher than covalent hexane. Okay, yang pertama dia nak cakap mengenai takat lebur dan takat didih. Yang kedua, okay, yang pertama kita nak cakap, okay, kalau lah kamu tak nak buat dalam bentuk tu jadual pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Yang pertama kamu cakap mengenai takat lebur dan takat didih kan. Kamu nak buat bentuk jadual pun tak ada masalah, kamu nak buat bentuk point pun boleh. Okay. Okay, yang ini cikgu nak buat dalam bentuk point. Okay. So, yang pertama, kamu cakap mengenai siapakah melting point yang paling tinggi. Okay. So, kamu cakap takat lebur, magnesium klorida, lebih tinggi berbanding heksana. Dalam bahasa Melayu apa? Heksana. Okey, takat lebur lebih tinggi. Okey, kemudian nombor 2 kamu cakap magnesium klorida. Okey. Mengandungi apa? Mengandungi ion yang held apa dalam bahasa tersimpan, yang tertarik
dengan daya elektrostatik yang kuat. Okay, bila kamu cakap yang itu, okay, kamu explain. So, haba yang tinggi diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Okay, haba yang tinggi. So, kamu baru cakap tentang ionik. Itu kamu cakap dalam balik untuk heksana, untuk dalam covalent. Okay, kamu cakap heksana mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Okey, kemudian kamu cakap hanya sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Okay. Kalau kamu tengok, okay, yang ini dia ada bandingkan. Okay, soalan tadi dia minta banding. So, bila dia banding, kamu kena bandingkan lah. Takat lebur lebih tinggi berbanding heksana. So, P1. Okay, kenapa? Dia suruh explain. So, kamu cakap lah, magnesium klorida mengandungi ion yang tertarik dengan ion elektrostatik yang kuat. Okay, haba yang sedikit sahaja diperlukan. So, kamu cakap dah balik. Untuk heksana pula, dia ada daya tarikan antara molekul yang lemah ataupun intermolekul yang lemah. So, P4. So, hanya sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. P5. Okay, kalaulah soalan tu, okay, kalau soalan yang ni, okay, kita tengok balik soalan. Okay, soalan ini dia cakap suruh bandingkan ke? Cuba. Nyatakan perbezaan takat lebur dan takat lidih. Okey, so bila dia suruh bandingkan situ, kamu kena bandingkan lah mana satu takat lebur, takat lidih yang tinggi. Takat lebur yang tinggi. So kamu cakap ini, baru dapat point 1. Okey, kalau soalan dia suruh compare lagi, nanti kita tengok. Okey, kamu cakap dah, magnesium klorida mempunyai ion daya tarik dengan elektrostatik yang kuat. Okey, manakala heksana mempunyai daya tarikan antara molekul lemah. Okey, kat situ kamu dah dapat P2 dan P4. Kadang-kadang kalau soalan, nanti kita tengok satu lagi contoh untuk kadar tindak balas. Kalau dia bezakan antara set 1 dan set 2, eksperimen 1 dengan eksperimen 2, kamu kena bandingkan. Contohnya takat, contohnya takat lebur untuk eksperimen 1 lebih tinggi berbanding dengan eksperimen 2. So, ada perbandingan dekat situ. Selagi kamu tiada tulis perbandingan, selagi tu kamu tidak akan dapat point. Okey. So, yang ini nasib baik, okay, sebab dia minta pun, okay, sebab setiap satu ni mempunyai point yang tersendiri. So, it's benefit to you. So, yang ini point 2, okay, point 3, okay, point 4 dan point 5. Okay, seterusnya. Okay, ini baru takat lebur dan takat lidih. Okay, kamu cakap pula untuk kekondaksian elektrik. So, untuk kekondaksian elektrik, kamu tulis kekondaksian elektrik. Okay. Untuk kekondaksian elektrik, kenapa pen merah pula? Okay. So, kamu cakap magnesium klorida. Okay. Contohnya kamu, ataupun kamu nak cakap, kamu tahu bahawa magnesium klorida tu adalah sebatian ion. Okay. Bila kamu nak cakap sebatian ion, so kamu cakaplah sebatian ion. Boleh cikgu boleh ke saya tulis formula je MgCl2, boleh? Boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan apa? Kena hati-hati ya. Aqueous dan PbBr2 mengkondaksikan elektrik
dalam leburan. Okay, dalam keadaan lebur. Okay. Kemudian kamu cakap ini kerana leburan dan keadaan aqueous. Tulis perkataan aqueous pun kena betul. Kalau spelling salah, salah. Okay. Ini kerana leburan dan keadaan aqueous dalam sebatian ion. Okay, hari tu Syamil tanya, cikgu tulis sebatian ionik, ion boleh? Boleh. Ionic tu dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Sorry ya Syamil. Okay, dalam sebatian ion mempunyai apa namanya? Ion yang bebas bergerak. Sebab itu dia boleh conduct elektrik. Ion yang bebas bergerak. Free moving ion. Okay, free moving ion. And then next is dalam keadaan solid. Ini pun cikgu dah cakap dulu. Dalam keadaan pepejal. Okay, dalam keadaan pepejal, dia ada tak ion yang bebas bergerak? Tak ada. Okay, tiada ion bebas bergerak. Oh, nampak gayanya cikgu jawabkan sekali ni. 2 bahagian B. Okay, dalam keadaan bebas bergerak. Okay, kemudian naftalina tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Sama ada dalam leburan ke, aqueous ke, molten ke, dia tak boleh. Naftalina terbentuk daripada molekul. Okey. So, kalau kamu tengok ini, tadi dah P5. So, ini adalah P6. P7, P8, P9 dan last adalah P10. Cikgu, P tu apa? Point. Point nombor 1, point nombor 2, point nombor 3, 4 sampai 10. So, this is the total mark is 20 marks. Untuk setiap soalan esei, markahnya adalah bernilai 20 markah. Adalah rugi sekiranya kamu tidak cuba untuk menjawab soalan ini. So, soalan yang seterusnya adalah soalan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 iaitu tapi silibus tingkatan 4. Silibus tingkatan 4 tapi tingkatan 4 tak belajar lagi. So, tingkatan 5 sahaja yang belajar. So, siapa pelajar tingkatan 4 bolehlah dengar sahaja. Boleh dengar sahaja sebab ini adalah penting juga. Cikgu nak ajar macam mana nak jawab soalan bahagian C. Bila kamu dah jawab sahaja soalan esei, kepala otak kamu akan bengong sikit. Pening, sakit kepala. So lepas ni kita kena makan lah. Kalau contohnya macam ini kan. Soalan yang macam ni. Contohnya soalan macam ni. Penang ni. Kalau kamu tengok soalan dia. Cadangkan eksperimen membuktikan pernyataan huraikan untuk merangkumi pemerhatian dan inferen. Ini dalam bahagian C lah. Ini salah satu contoh bahagian C yang mana soalan nombor C ni mesti dia bernilai 10 markah. Ini mesti dia bernilai 10 markah. Kalau kamu tengok ini soalan apa tadi cikgu cakap? Penang kan? Penang set B nombor 9. Yang ini, yang ini kamu kena buat eksperimen macam yang kita buat hari tu lah, kala 3. Ingat tak kala 3 kita guna apa? Nitrat oksida tak ada. Kita guna yang ini sifat asid kan. Kita guna phenolphthaleate. Ingat tak yang untuk ujian universal, penunjuk universal yang ikan yang kamu tukar kepada pink colorless. Ingat tak? Yang itulah. So ini adalah nak buktikan eksperimen penyataan di atas. So kita tengok soalan page 35 kan. Semua orang tengok page 35. Guys, jom kita jawab soalan bahagian C. Soalan bahagian C. Tada.
Eksperimen dia kata dia buat 3 eksperimen. Yang mana yang soalan ni kalau untuk pengetahuan kamu pernah keluar dalam SPM tahun lepas. Okay, yang mana tulisan esok ni SPM 2020. Okay, mengkaji faktor mempengaruhi kadar tindak balas antara 50 cm padu larutan asid kuat. Okay, 0.5 molar dan zinc. Okay, jadual ini menunjukkan tindak balas. Okay, so eksperimen 1 dia pakai serbuk zinc asid monobase. So, kamu tahu monobase ni maksudnya monoprotic acid. Okay, asid monoprotic ni maksudnya contohnya macam HCl. Apa pen cikgu ni tebal benar. Okay, HNO3. Dia adalah contoh monoprotic. Apa cikgu monoprotic? Monoprotic tu maksudnya apa tu asid yang akan dissociate, yang akan menceraikan apa dalam bahasa Melayu. Alamak, dissociate apa dalam bahasa Melayu? Aduh, dia akan yang akan mengayon. Okey, dia akan mengayon, akan menghasilkan satu sahaja ion hidrogen. Okey, contohnya inilah. Okey. HNO3. Kalau diprotic ni, asid dui base ni, asid monobase dalam bahasa Melayu. Okey, asid dui base ni pula contohnya macam sulfuric acid, H2SO4. Ini kategori asid kuat lah. Sebab tadi dikata sini, ni asid kuat. Janganlah pula kamu buat dekat sini asid monobase ni kamu buat ethanoic acid. Tapi cikgu, ethanoic acid menghasilkan satu ion hidrogen saja. Ya, tapi kamu baca soalan ni. Yang ini dikata larutan asid kuat. Okey. Lepas tu yang ini pula dia bagi asid dui base. Okey. Mungkin contohnya adalah H2SO4. Okey. Yang mana suhu dia lagi tinggi. Room temperature lebih kurang 36. Macam itu je. Yang ini lagi tinggi 60. So maksudnya ini adalah faktor suhu. Okay. Yang ini pula apa faktor dia? Ini faktor dia jenis asid. Ini asid monoprotic, asid monobase. Yang ini asid dui base. Alamak, cikgu kena tukar lah term cikgu ni. Okey, minta maaf ya. Cikgu dah biasa dengan ini. Minta maaf sangat. Nanti I will try my best to explain to you in a Malay. Okay? So, cadangkan asid X dan asid Y. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas asid X dan serbuk zinc. Okay, nampak tak soalan ni 4 markah. Namakan je. Okay, bila kamu namakan, kamu namakanlah. Okay, jawab soalan ni. Bila dapat jawab soalan ni, soalan tadi nombor apa? Nombor lah. Pen ni warna merah. Tak cantik. Warna biru. Hijau. Okay, 9B. Okay, soalan. Apa pula soalan B? 9A cikgu. Okay, 9A. Okay, jom kita tengok soalan 9A. Okay, 9A. Dia suruh cadangkan SX. Tulis lah. Asid X. Asid Y. Okay, cikgu tadi dah cadangkan. Dia suruh namakan ke? Tak payah. Dia tak ada namakan. So, boleh tak tulis formula? Boleh. So, asid X ni cikgu nak HCl. Asid Y ni cikgu nak H2SO4. Kau nampak? Dah dapat berapa markah sini? Dah dapat 2 markah. P1, P2. Okey. Kemudian untuk P3 dia kata tuliskan persamaan. So tadi dia kata nak persamaan antara X. So X tadi kamu tulislah HCl. Tindak balaskan dengan zinc. Kamu akan dapat ZnCl2. Cikgu mana cikgu tahu? Yelah dah belajar lah kan. Zinc ni charge dia 2. Cl ni charge dia 1. So ZnCl2. Apa kejadian anak aku ni? Okey, anak saya dah mengamuk. Okey, tambahkan dengan, so tinggal H. So H adalah H2. So itulah apa cabaran-cabaran PDPR mengajar kat rumah. Begitulah ya. So ini kamu dah buat produk dengan reaktan betul. So produk dengan reaktan betul. So cikgu bagi markah P3. Okey. Kemudian apa lagi kamu tertinggal? Balancekan. So nak balancekan equation kamu, kamu tuliskan 2 sini. Ada lagi? Tak ada. So, P nombor 3 cikgu akan tanda dekat arrow. Kenapa? Sebab ini persamaan. Kamu dah seimbangkan. Kat sini P3 pula. P4. Sorry. P4. Okay. So, cikgu kalau saya buat dekat sini HNO3. Buatlah. Okay, kalau kamu HNO3 sama juga. So, akan jadi Zn N bracket NO3 tutup bracket 2.
Hati-hati ya. Okay, kemudian letakkan 2 kat depan. So, tukarlah. Janganlah pula kat sini HCl bawah tingkobon HNO3. Salah lah. Kena sama. Okay, baru dapat 4 markah. Kemudian, yang ini yang cikgu kata banding. Compare. Bila soalan dia suruh bandingkan, okay, dalam perbandingan kamu kena sebut eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okay. Tapi, okay, yang ini kalau kamu tengok kat sini, dia kata dengan merujuk teori pelanggaran, terangkan jawapan anda B1 dengan B2. Okay, B1 dengan B2. So, point nombor 1. Okay, point nombor 1 yang pertama, kamu cakap kadar tindak balas. Okay, dia suruh bandingkan kan? So, kamu tulis lah. Kamu tulis lah. Okay, soalan ni apa tadi cikgu cakap? B1. Okay, B1 kamu cakap kadar tindak balas eksperimen 2 lah kan? Eksperimen 2. Eksperimen 2 tadi pakai dui base kan? Asid dui base. Kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Betul tak? Lebih tinggi berbanding. Nampak tak cikgu buat banding? Ada ayat perbandingan. Berbanding eksperimen 2. Eksperimen 2 pula. Eksperimen 1. Itu baru satu point. Point yang kedua. Ini untuk nombor 2. Kadar dia nak suruh 2 dengan 3 pula. So, 2 dengan 3, 3 dapat tinggi sebab suhu dia tinggi kan. So, kadar tindak balas eksperimen 3 lebih tinggi. Nampak tak cikgu banding? Bila kamu nampak cikgu banding ni, betul lah jawapan kamu. Okay? Berbanding. Compare. Berbanding eksperimen 2. Okay. So, dekat sini dah dapat P1, tandakan. Yang ini adalah P2. So, ini kadar tindak balas. Okay, pelajar tingkatan 4 boleh ambil pengetahuan sajalah ya. Okay, sebab kamu akan belajar tidak lama lagi. Okay. Dengan merujuk teori pelanggaran, terangkan. So, soalan nombor ini cikgu buatkan dalam... Okay. So, dah 2. Maksudnya ada 4 lagi point. Okay, 4 lagi point. Jom kita buat dalam bentuk ini. Kertas kosong. Okay. So, kita nak buat P4 tau. Okay, ini soalan nombor 3 tadi. Okay, soalan nombor 3. Okay. Saiznya besarkan sikit. Okay. Tadi dah dapat 2 point. Okay, point yang nombor 2, kamu cakap kepekatan. Sebab kita nak bandingkan dalam teori pelanggaran ya. Kepekatan ion hidrogen dalam eksperimen 2 kali ganda berbanding eksperimen 1. Okey. Kemudian kamu cakap bilangan. Kena cakap, nampak tak cikgu buat perbandingan? Selagi kamu tak buat perbandingan, selagi tu kamu tak dapat point ya. Bilangan ion hidrogen. Okay, bilangan ion hidrogen. Ataupun cikgu nak tulis H+, boleh. Okay. Dalam eksperimen 2 per unit isi padu lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okay. So, apa yang kamu nak cakap? So, ini cikgu cakap tentang banding antara eksperimen 1 dan eksperimen 2 tau. Okay, kemudian kamu cakap frekuensi. Okay, masih lagi ingat ke? Pelajar tingkatan 5. Frekuensi pelanggaran. Okay, frekuensi pelanggaran antara atom zinc. Kena cakap atom. Okay, dan